Okay. Untuk hari ini kita akan baca dari muka surat 187 sehingga 194. Okey, baik. Sistem pendawaian elektrik di Malaysia. Okay, sistem pendawaian elektrik ada dua jenis. Pertama, pendawaian satu fasa dan juga satu lagi pendawaian tiga fasa. Okay, gambar ni semua ni tak apa, tak perlu ingat pun. Yang penting kita tahu penggunaan dia. Okey, pertama sekali pendawaian satu fasa ni sesuai dan cukup stabil bagi penggunaan tenaga elektrik yang tidak melebihi 10 kilowatt atau 50 ampere seperti di kawasan perumahan di luar bandar. Okey, ataupun rumah kita biasanya fasa pensistem pendawaian satu fasa. Okay, kemudian satu lagi di kawasan komersial untuk pendawaian tiga fasa biasanya pada kawasan komersial dan industri. Apa maksudnya? Kilang-kilang lah penggunaan tenaga elektrik yang lebih daripada 10 kilowatt ataupun 50 ampere. Okay, jadi bila guna pendawaian tiga fasa, sistem elektrik dia akan lebih stabil dan boleh yang biasa digunakan di kawasan komersial. Okay, baik. Kemudian kita pergi kepada pembekalan tenaga elektrik. Pembekalan tenaga elektrik macam mana kita nak bekalkan? Mestilah kena ada sistem. Okay, kita kena ada litar. Okay, ada litar ni. Dia tulis apa? Contoh pembekalan elektrik dan sistem pendawaian elektrik di rumah. Okay, ini satu fasa. Ini pendawaian satu fasa. Okay, jadi kita tengok apa yang ada kat rumah kita. Okay, nanti boleh masing-masing buat eksperimen sendiri kat rumah, buat pemerhatian. Okay. Pertama sekali akan ada dekat suis utama. Kita panggil kabel utama. Okay, wayar elektrik dari kabel utama yang disambungkan ke rumah terdiri daripada wayar elektrik dekat bawah bumi ni disambungkan kepada rumah kita ada dua jenis dawai kat situ. Yang pertama kita panggil dawai hidup, iaitu yang kita sebut tadi 240 volt daripada stesen janakuasa melalui pelbagai kita kata komponen lain, kemudian akan sampai kat rumah kita dawai hidup 240 volt, kemudian dawai neutral 0 volt. Okey, dekat mana? Dekat kabel utama. Kemudian bawah kabel utama akan ada kotak fuse. Jadi kita panggil kotak fuse utama. Dalam ni ada fuse lah. Nah, fuse tu untuk apa? Untuk memutuskan arus yang berlebihan. Kemudian kat bawah tu pula sepatutnya akan ada meter elektrik. Okey, meter elektrik. Meter elektrik ni untuk menyukat jumlah unit tenaga elektrik yang digunakan. Jadi setiap bulan akan dikirakan penggunaan kita. Dekat sini lah alat ni akan kira sendiri. Dan kemudian bawahnya ataupun kalau kat rumah kita biasanya akan dekat dalam rumah lah. Contoh berlaku blackout apa semua. Okay, kita boleh hidupkan balik je pemutus litar ni. Sebab pemutus litar ni tak seperti fuse. Okay, kalau fuse tadi dia putuskan elektrik dan dia pun melebur, tapi tidak kepada ALCB, MCB, RCCB. Okay, semua yang CB ni apa maksud dia? Circuit breaker, pemutus litar. Banyak jenis lah. Okay, untuk kotak yang ada kat rumah kita ni, dekat dalam rumah, okay, nanti balik pula kan. Sekarang memang dekat rumah dah, boleh cari. Kita panggil unit pengguna. Okay, sebut unit pengguna dan kotak fuse. Okay, dalam unit pengguna dan kotak fuse ada suis utama, pemutus litar ALCB dan pemutus litar MCB. Okay, suis utama untuk mengawal jumlah arus yang mengalir dalam yang akan mengalir melalui litar di dalam rumah. Okay, ini litar lah ni. Okay, litar semua ni akan pergi last sekali kepada soket. Okay, kemudian pemutus litar memutuskan litar apabila arus berlebihan. Dan satu lagi miniature circuit breaker ni mengasingkan litar akhir ke bahagian lain peralatan elektrik. Okay, jadi miniature circuit breaker ni khasnya dia berkaitan dengan kena ingat, nak senang ingatnya, litar akhir.
ke bahagian lain daripada ke bahagian lain peralatan elektrik. Kemudian contohnya apa? Bahagian peralatan elektrik yang lain tu apa? Kalau dekat rumah yang ada aircon, kita kena ada litar alat pendingin hawa. Kemudian litar pemanas, contoh pemanas yang shower tu kan. Jadi ini dia akan menggunakan MCB. Siapa kat rumah dia tak ada ni MCB, tapi kalau nak pasang pendingin hawa, so kena ada ni lah, MCB. Kemudian seterusnya, litar tu akan pergi kepada dawai bumi. Dawai bumi ni apa maksudnya? Inilah dawai yang fizikal yang kita nampak ni. Ini dawai bumi. Dia akan dibumikan. Kita panggil apa kata? Akan diarahkan ke tanah lah. Ataupun satu lagi, kalau walaupun kita tak nampak dawai fizikal ni, satu lagi kalau kita sebut dibumikan, maksudnya peralatan elektrik tu dibumikan. Jadi peralatan elektrik tu diarahkan ataupun kita kata dilorongkan kepada laluan balik dia, ke laluan balik sumber elektrik dia, supaya tidak berlaku litar pintas dan sebagainya. Kemudian dekat soket ni ada yang kita dah belajar palam tu. Kat belakang ni akan belajar lagi. Litar kuasa terdiri daripada 3 jenis dawai utama, iaitu hidup, neutral dan juga bumi. Baik, itu yang kena tahu. Litar pencahayaan, lampu kat rumah tu dia asing, dia ada 2 jenis pula, dawai hidup dan dawai neutral. Baik. Seterusnya muka surat 11-190. Ini palam 3 pin dan palam 2 pin. Kenapa berbeza? Sebab dekat elektrik yang dialirkan oleh stesen janakuasa kat seluruh dunia ni tak sama kan. Jadi dia punya soket pun sehingga ke akhirnya dia punya soket pun tak sama. Palam 3 pin dan palam 2 pin yang digunakan di negara berbeza. Contoh kalau kita pergi Jepun, kena sediakan yang macam ni lah. Cikgu pernah ke Indonesia. Jadi untuk selamat, untuk traveller ni, dia akan ada satu alat, bukan satu alat, soket yang ada semua jenis ni. Ada kita boleh tukar-tukar dia punya palam ni. Jadi tu senang lah untuk traveller. Kemudian kita baca sikit. Palam 3 pin biasanya dekat mana? Dekat peralatan elektrik yang menggunakan tenaga yang tinggi. Contohnya ceret dan setrika. Tapi kalau yang rendah macam pengering rambut, biasanya palam 2 pin. Tapi dua-duanya menggunakan sistem pendawaian yang sama, iaitu dia akan ada dawai bumi, dawai neutral dan juga dawai hidup. Kemudian kamu juga kena ingat komponen keselamatan. Ada banyak jenis. Yang kita dah sebut tadi tu, komponen keselamatan lah tu, Swiss, fuse, LCB, earth decay, circuit breaker, MCB, dawai bumi dan juga pengalir kilat. Pengalir kilat ni dekat dia berbeza sikit. Pengalir kilat ni untuk melindungi peralatan elektrik dan pendawaian di dalam rumah. Kilat ni dia punya voltage sangat tinggi, 50 kV. Lebih tinggi daripada voltan yang dihasilkan oleh stesen janakuasa kan. 2 kali ganda, 25. Kat sini kilat 50 kV dia boleh hasilkan. Jadi kita tak naklah benda yang bahaya ni. Nak janakuasa menggunakan kilat pun entahlah. Mungkin kamu semua boleh kaji lepas ni, bolehkah kilat kita jadikan stesen janakuasa. Tapi bahayalah kilat ni, jadi kena pasang pengalir kilat supaya akan putuskan mana-mana ada aliran kepada peralatan elektrik yang terpasang kat dalam rumah tu, jadi dia tak akan sampai.
Okay, kilat bahaya sangat. Kemudian kita pergi pada fuse. Fuse yang kita tengok ni macam-macam bentuk ni, macam-macam kita kata nilai ni. Okay. Sebenarnya nilai dia berbeza lah ikut dia punya peralatan elektrik. Okay, contoh elektrik tu menggunakan 3.5 kita kata. Jadi dia kena pasang lebih tinggi daripada fuse yang lebih tinggi lah. Itu 5 ampere contoh. Okay, dalam dia ada nitrogen dan juga kuarza. Kemudian ada wire fuse. Okay, penting ni wire fuse ni. Okay, kalau dia melebur, kita boleh ganti. Okay, sebab tu akan ada dua fuse jenis fuse wire boleh ganti. Okay, kemudian satu lagi fuse cartridge, ada dua jenis saja. Kemudian kita pergi pada keselamatan. Okay, keselamatan jika nak ingatkan elektrik ni bahaya. Okay, sekarang pun kita stay at home. Jaga keselamatan, satu soket tu jangan pasang terlalu banyak peralatan elektrik. Okay, supaya arus tak berlebihan kat situ dan menyebabkan kebakaran dan pintas-pintas. Okay, contoh statistik yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Tenaga pada tahun 2019 ada 9 kes kematian dan juga 22 kecederaan sebabkan elektrik, tak kisahlah renjatan dan sebagainya. Antara puncanya adalah pemasangan yang tak betul. Pasang elektrik tu tak betul cara dia, kemudian prosedur waktu kendalikan elektrik tu tak betul lah. Jadi kamu sebelum kena biasakan diri, sebelum nak tidur ke apa, pastikan tutup peralatan elektrik dengan yakin lah. Okay, jangan pastikan betul-betul tutup peralatan elektrik, setrika dan sebagainya. Okay, itu saja. Terima kasih.